Alright, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua ahli panelis, khususnya tetamu kita lah, YB Ahmad Tamizi Sulaiman, YB Konstantin Pato, dan juga Prof. Azizuddin Muhammad Sani. Terima kasih juga kepada moderator kita iaitu Dr. Mukris, dan juga kita punya kata tuan rumah lah juga, merupakan YB Nur Amin Ahmad lah. Baik, seterusnya saya akan program ini adalah sebuah program inisiatif, satu program yang diusahakan secara bersama-sama oleh Caucus Ahli Parlimen Muda Parlimen Malaysia dan juga merupakan kerjasama dengan Institute for Leadership and Development Studies yang telah kita usahakan sejak awal tahun ini, iaitu Februari 2020. Saya rasa saya tidak akan terangkan secara lanjut, di mana saya akan bagi ruang kepada YB Amin untuk terangkan secara lanjut. Jadi tanpa melewatkan masa, saya akan jemput iaitu YB Nur Amin Ahmad untuk memberi sedikit ucapan pembukaan lah, penerangan juga berkaitan dengan inisiatif ni, supaya kita semua ahli panel terang ataupun audiens yang ada sekarang memahami berkaitan dengan projek ini. Baik, dipersilakan YB Amin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Dr. Mizi selaku pengendali program kita pada malam ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ahmad Tarmizi Sulaiman, Ahli Parlimen SIG, sahabat saya. Kami pernah berforum dulu, lepas 2018 kami berforum di Alosnak. Ya, Yang Berhormat Nur Amin. Ya, Yang Berhormat Kasturi, Ahli Parlimen dari Penang. Ini anak tokoh aktivis terkenal. Kata Mendiang Pipato, seorang yang sangat lantang di Parlimen. Dan juga bersama dengan kita dua orang ahli akademik daripada Universiti Utara Malaysia, Prof. Dr. Azizuddin Sani dan juga Dr. Mukris Makrus. Dr. Mukris ni baru dapat PhD lah daripada UK, tapi dia orang Perlis. Kita anggap dia orang Perlis walaupun dia mengajak di UM. Sebab kita, sebagaimana Saudara Tarmizi bagi tahu tadi, program forum ini sebenarnya adalah siri keempat daripada siri caucus yang dianjurkan oleh caucus ahli Parlimen Muda lah. Saya cerita sikit berkaitan dengan caucus ahli Parlimen Muda Parlimen Malaysia. Itu pada tahun 2018, sebaik saja selepas pilihan raya, terbentuknya kerajaan dan sebagainya. Saya melihat kata di Parlimen Malaysia ni kita ada lebih kurang dalam 90 orang ahli parlimen baru dan juga ahli parlimen muda lah, campak sekali. Jadi pengertian muda dalam perkataan caucus ahli Parlimen Muda ni adalah mereka yang berumur di bawah 45 tahun dan juga mereka yang baru kali pertama menjadi ahli parlimen. Kenapa umur 45 tahun? Kerana apabila selepas saja pilihan raya, saya berpeluang lah dipilih untuk menjadi dalam jawatankuasa pemandu bagi jaringan ahli parlimen muda Bank Dunia. Jadi pada masa tu timbullah persoalan siapa yang layak berada dalam jawatankuasa ni. Jadi oleh kerana di seluruh dunia ni ahli-ahli parlimen muda ni masih lagi kurang, tak ramai lah. Jadi mereka meletakkan buat masa ini adalah di bawah 45 tahun. Tak kira orang kata pasal apa usia belia turun, nak buat turun, tapi ahli parlimen masih lagi nak orang tua-tua kan. Jadi saya kena jelaskan sikit lah konteks dia, sebab mungkin kita sedang berada di zaman peralihan yang mana minat orang muda terhadap politik ni pun sedang berkembang. Tapi dalam politik ni biasalah, kalau zaman dulu ni orang kata kena banyak duit dan sebagainya. Jadi zaman tu sedang berubah. Zaman tu sedang berubah, jadi tak semestinya ada banyak duit boleh masuk politik. Kadang-kadang kerana maklumat kawan-kawan perkenalan tu membantu untuk terlibat politik. Jadi saya mengambil inisiatif lah. Jadi saya berhubung dengan kawan-kawan ahli parlimen secara bipartisan. Jadi dalam jawatankuasa pemandu caucus ni terdiri daripada wakil rakyat pelbagai parti. Cuma oleh kerana PH ni ada 3 parti, so kita nak bagi dari segi numbers tu lebih balance. Pada masa tu mungkin ada parti yang ada 2-3 orang wakil lah. Jadi tapi kita ada juga misalnya daripada BN, daripada PAS, daripada PBRS, daripada GPS. Ini yang membentuk caucus ni 9 orang lah yang awalnya. Dan kita memulakan forum kita di Unimas, yang mana pada waktu itu forum tu di panel dia daripada ahli politik terdiri daripada YB Lukanisman, iaitu daripada GPS, dan juga YB Kelvin, YB Dr. Kelvin Yi, itu daripada DAP. Kemudian kita pergi ke Sabah. Itu kita jemput YB Arthur Joseph Kurup daripada PBRS dan juga YB Munirah, YB Munirah daripada Warisan. Dan kita yang ketiga kita buat di Kelantan. Di Kelantan YB Fadli Syahari dan juga YB Nik Nazmi. Walaupun YB Nik Nazmi dia duduk di Setiawangsa, kita cuba carilah yang mana wakil PH yang ada hubung kait dengan Kelantan. Jadi kita rasa
YB Nik Nazmi ni dia ada susu galur keluarga daripada Kelantan, jadi kita letak, dan kita sebenarnya rancangan kita ada 6. Maksudnya dia pergi kepada semua region lah, di utara, selatan, timur, di kawasan tengah barat dan juga Sabah Sarawak. Jadi di utara pada perancangan asal tu kita nak buat di Unimap. Kita dah bincang dengan Unimap, tiba-tiba berlaku COVID dan peralihan kuasa. Jadi kita terpaksa restructure balik lah, dan kita dah setuju bincang dalam bentuk forum, dan saya pun telah jumpa dengan speaker yang baru untuk maklumkan program yang kita telah buat. Selain daripada forum ni, kita ada beberapa program lain yang juga dianjurkan oleh Caucus. Antaranya yang saya buat di Parlimen ialah taklimat mengenai isu pencen dan isu aging society lah, yang mana kita jemput daripada KWSP dan juga daripada Bahagian Sumber Manusia Kerajaan lah, JPA, untuk brief isu dia, sebab dia ada kaitan dengan ekonomi juga, sebab beberapa tahun kebelakangan ni, termasuklah tahun lepas, banyak orang bercakap tentang nak hapuskan pencen dan sebagainya. Jadi kita nak kata kenapa isu ni perlu dibincangkan sebelum dia jadi krisis. Kita juga ada buat program latihan dengan kerjasama Parlimen Malaysia. Itu pemahaman dari segi peraturan mesyuarat. Perkara yang mungkin dengar kedengaran membosankan, tetapi dia penting sebab hak-hak ahli parlimen semuanya terkandung dalam tu. Jadi sebenarnya banyaklah yang masa tu saya ingat antara yang hadir YB Mas Emiyati, dia sendiri pun walaupun dah 2 kali 2 penggal jadi parlimen, dia maklum bahawa dia pun tak pernah tahu. Sebab dulu dia jadi ahli parlimen baru, dia pun ikut-ikut apa yang senior buat. Jadi bila dia pergi ke kursus, dia tahulah hak-hak ahli parlimen, macam mana ahli parlimen boleh menggunakan saluran-saluran yang dibenarkan oleh parlimen untuk membawa kes dia lah. Kes dia melalui kata parlimen. Dan kita berharap, kata alhamdulillah, bila dengan persetujuan speaker dan kita bincang balik dengan jawatankuasa yang asal, kita nak teruskan program parlimen. Dan ada satu program besar di parlimen yang kita rancang sebenarnya, mungkin insya-Allah kalau tak ada halangan dalam bulan September kita akan laksanakan. Kita panggil program kepimpinan muda Parlimen Malaysia. Itu kita nak libatkan dalam 120 orang anak muda dan juga mahasiswa dari seluruh negara. Itu kita mungkin akan buat satu pertandingan esei yang ringkas untuk kita pilih, yang mana dalam program kepimpinan muda ni kita akan libatkan mereka untuk berdialog dengan speaker, berdialog dengan SPR, berdialog dengan wakil kerajaan, berdialog dengan wakil pembangkang, dan ada sesi bersama dengan ahli parlimen muda dan juga sesi bersama dengan menteri lah. Jadi dia dapat dalam group work dia akan formulate soalan-soalan yang dia akan berbahas dengan menteri sebagaimana parlimen yang biasalah. Jadi menteri mana itu kita belum dapat pengesahan. Jadi insya-Allah pada asalnya juga kenapa kita buat di universiti, kerana dulu ada satu stigma bahawa pembangkang tak boleh masuk universiti. Jadi dulu saya sebagai wakil rakyat kerajaan, saya mengambil inisiatif ini untuk membuka laluan. Jadi ada universiti yang tanya balik dengan kita, kata boleh ke pembangkang masuk universiti kan? Dia kata sebab saya ahli parlimen kerajaan, saya yang buka jalan. Saya pergi ke KPT dapatkan persetujuan. Saya bagi tahu dengan menteri pada waktu itu. Jadi kita nak tunjukkan kepada generasi muda terutamanya bahawa sebenarnya demokrasi ni memang bunyi dia bising, tetapi kalau ahli parlimen tu dia ada orang kata penghayatan terhadap nilai-nilai demokrasi itu, insya-Allah dia dapat manfaatkan proses demokrasi itu dengan baik. Dan setakat yang kita buat dalam 3 siri di Unimas, UMS dan juga di UMK sebelum ni, setakat ni alhamdulillah kita tengok dalam perbincangan kita dia tidak terlalu partisan lah. Walaupun dalam politik ni kita tak dapat mengelak lah, sikit sebanyak tu singgungan politik tu sentiasa akan cubalah, orang kata biasalah dalam politik, kalau tidak dia tak ada elemen orang kata keseronokan tu kan. Jadi saya berharap kenapa kita buat tajuk keempat ni, kita menjurus kepada isu-isu kemanusiaan. Kerana dalam pengamatan dan pemerhatian saya di parlimen, saya kenal saudara YB Ahmad Tarmizi dan juga YB Kasturi ni antara 2 orang tokoh muda yang kata dia berani mengambil pendirian yang mungkin bagi setengah orang tak popular, terutama dalam isu-isu kemanusiaan. Jadi selalu dalam politik ni kita cakap kita nak ambil isu-isu popular dapat sokongan kan. Jadi saya ingat inilah bentuk kepimpinan muda yang sebenarnya kita kena faham lah antara perkara yang perlu difahami dalam peralihan zaman. Jadi saya ingat 2 orang ni cukup layak untuk bercakap tentang isu-isu kemanusiaan, dan kita berterima kasih kerana kedua-dua mereka sudi melapangkan masa pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan semulalah kepada saudara Tarmizi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Prof dan juga Dr. kerana turut sama terlibat. Itu saja daripada Caucus. Baik, terima kasih YB Ramin. Ya.
Baik, terima kasih Wabi Amin atas penerangan dan penjelasan berkaitan dengan projek Caucus Ahli Parlimen Muda ataupun satu projek yang kita sedang usahakan dan sedang jalankan. Baik, tanpa melengahkan masa, saya kenalkan sedikit sebanyak. Kita punya ahli panelis pada malam ini adalah kita ada YB Ahmad Tamizi Sulaiman yang merupakan ahli Parlimen SIP. Kemudian kita ada YB Kasturi Pato yang merupakan ahli Parlimen Batu Kawan. Kita ada Prof. Dr. Azizuddin Muhammad Sani, seorang akademisian daripada UUM. Dan kita ada juga Dr. Mukris Makrus yang merupakan pensyarah undang-undang di Fakulti Undang-Undang di UUM juga. Bekas Timbalan Pendawa Raya. Ya. Kena sebut tu. Pengalaman praktis dia. Ya, Mukris. Hebat lah, hebat. Ya, Dr. Mukris juga bekas lah, merupakan bekas kepada Timbalan Pendawa Raya sebelum ni. Baik, seterusnya saya jemput tanpa melengahkan masa, saya jemput Dr. Mukris Makrus untuk meneruskan kita punya forum pada malam ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Tarmizi yang lama tak pernah jumpa. Sejak balik daripada Nepal memang tak pernah jumpa. Kemudian yang bahagia yang berusaha YB kita, YB Nur Amin. Seterusnya para panelis, YB Ahmad Tarmizi, YB Kasturi, dan juga yang lebih jauh daripada saya dari segi kedudukan dia di Citra, saya di Changlun, Profesor Dr. Azizuddin daripada UUM. Juga ini adalah satu wacana yang dianjurkan oleh Caucus Ahli Parlimen Muda dengan kerjasama dengan juga Leeds Leeds dan juga beberapa penganjur-penganjur yang lain. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan untuk mengundang saya dan panelis yang lain. Okey, tajuk dia agak umum berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan di Malaysia pada hari ini. Saya percaya ia merujuk kepada isu-isu kemanusiaan yang dibangkitkan lewat hari ini. Maksudnya mutakhir ini, bukan yang kita nak cerita pasal isu-isu kemanusiaan yang pernah kita laung-laungkan dulu, Bosnia dan perang dan sebagainya. Tapi isu-isu kemanusiaan yang dibangkitkan terutamanya di era pasca COVID. Kalau boleh kita kata pasca lah, sebab kita pun tak tahu gelombang-gelombang tu macam mana lagi. Tapi at least dalam era pandemik ini, bagaimana kalau kita tengok isu-isu ini kembali hangat diperdebatkan. Dan saya kira penting untuk kita dibincangkan dalam forum sebegini dan bersama-sama dengan masyarakat. Saya teruskan kepada apa yang diamanahkan kepada saya untuk dimudahcarakan. Secara amnya bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah wakil rakyat yang dipilih oleh pemilih, oleh pengundi. Okay, jadi saya percaya mereka ada tanggungjawab untuk mengangkat suara pengundi-pengundi mereka. Mereka membawa suara pengundi mereka ke parlimen, sama ada dalam pembentukan polisi, dalam pembentukan undang-undang dan sebagainya. Pada masa yang sama juga, saya percaya sebagai seorang pemimpin, mereka juga ada tanggungjawab moral terhadap kemanusiaan. Dan ini ternyata merentasi sempadan sesebuah negara, merentasi sempadan kawasan undian mereka, merentasi kawasan parlimen mereka. Maka timbullah isu-isu berkaitan dengan pelarian, peperangan, kesan-kesan peperangan ataupun perkara-perkara yang lain yang melibatkan tema-tema kemanusiaan, hak asasi manusia secara global. Dan macam saya sebut pada awal tadi, bila mana kita sebut dalam era pandemik ini, ada slogan-slogan yang bersifat tempatan, yang bersifat nationalistik dinaikkan. Begitu juga yang lebih bersifat, kalau boleh kalau saya sebut sebagai protectionism, yang lebih dan juga sering dikaitkan juga dengan isu kedaulatan negara, isu national security dan sebagainya. Bermula daripada isu pelarian, isu imigran, hinggalah dikaitkan dengan
isu kedaulatan negara, maruah negara dan sebagainya. Dan ini berlaku dalam jangka masa yang kita rasa dalam beberapa bulan, terutamanya zaman pandemik, era pandemik ini. Namun pada masa yang sama, saya juga kalau buat pemerhati tuan-tuan sekalian juga pasti mengikuti politik-politik di luar juga, isu ini seolah muncul sebelum pandemik lagi. Kita tengok di US, isu berkaitan dengan imigran. Di UK, isu tentang take back control dan sebagainya. Isu yang ingin mengetatkan undang-undang immigration itu sendiri, undang-undang berkaitan dengan persempadanan negara. Cuma soalan saya untuk pusingan yang pertama ini, soalan saya kepada YB Kasturi dulu. Sebelum itu kepada para pendengar, kepada para penonton, saya rasa sepanjang kita berbincang ini, boleh terus tulis soalan pada Q&A punya kotak tu, so that kita boleh terus ambil di student ni bila sampai sesi Q&A. Soalan saya kepada YB, pertama, bagaimana YB melihat, menanggapi situasi yang saya sebut pada hari ini, terutama berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan yang diperdebatkan secara hangatnya di Malaysia. Dan yang kedua, adakah di sana adanya konflik antara isu-isu kemanusiaan dengan kepentingan untuk menjaga hak-hak warga negara atau kepentingan untuk menjaga kepentingan warga negara. Sekiranya adanya konflik antara dua ini, bagaimana kaedah terbaik, kaedah yang lebih rasional untuk kita ambil, untuk kita adopt? Boleh YB terangkan? Silakan YB. Terima kasih kepada Tuan Mukhris dan semua panelis dan juga pada YB Amin, YB Ahmad Tamizi, Prof. Dr. Azizuddin, Cik Tamizi yang berkomunikasi dengan saya. Selamat malam. Terima kasih di atas jemputan bersama-sama menjadi panelis pada malam ini. Topik dia sebenarnya saya tanya Amin hari itu, it's very wide. How do we deal with kemanusiaan? Tapi memandangkan Dr. Mukhris, is it? Dr. Mukhris. Ya. Dr. Mukhris dah narrow down fokus dia dan scope dia kepada isu migran ataupun pelarian yang masuk ke negara kita. Saya setuju dengan pandangan Dr. Mukhris bahawa wujud satu, pada pandangan saya, ultra nationalism di saat masa COVID. Memandangkan semua orang dalam tahap yang gelisah, tahap yang sangat rimas dengan wabak COVID ini. So kita melihat orang asing, warga asing sebagai pihak yang membawa virus itu ke dalam negara kita. Dan kalau kita perhatikan trend dia ataupun corak dia yang saya perhatikan juga, minggu pertama, minggu kedua tak banyak isu tabligh yang menguasai akhbar, media sosial, media arus perdana. Tetapi masuk mungkin minggu ketiga, keempat, kelima tu tiba-tiba meletup isu pelarian Rohingya yang mendarat di pesisiran pantai kita, sama ada di Langkawi ataupun pesisiran pantai yang lain, dan cuba untuk masuk negara kita untuk perlindungan. Dan saya pelik sebab yang artikel pertama yang dikongsi adalah daripada laman Facebook yang friendly kepada Jabatan Immigration. Mereka berkongsi maklumat daripada page rasmi Jabatan Immigration, seolah-olah page itu hampir sama dengan page Jabatan Immigration. So kalau kita ikuti perkembangan atau rencana apa-apa dalam page tu, kita akan lihat benda tu memang sah daripada Immigration, walhal dia actually macam friends of Immigration, contohlah macam tu. So that was a very ada kenyataan yang memaparkan wakil ataupun spokesperson daripada pelarian Rohingya ni menuntut hak yang sama dengan
warga negara Malaysia, dan dalam benda tu juga dia kata dia nak dapat kad pengenalan lah, dia nak kahwin dengan gadis Melayu. Actually it was specifically said gadis Melayu, supaya boleh dapat lesen untuk perniagaan, anak-anak boleh pergi sekolah, dia pun boleh jadi bumi putera. So benda tu macam diwawarkan masuk dalam WhatsApp, semua kongsi tanpa semak kalau benda tu betul atau tidak. Dan memandangkan saya ada beberapa kawan-kawan yang terlibat dalam isu-isu macam Refugee Festival dengan membantu pelarian ini ataupun yang refugee, what is it called, pelarian swaka, is it? To help them. So saya check dengan dia orang first, betul ke dia cakap macam ni? Because dia kan wakil untuk suara Rohingya, antaralah pemimpin mereka. Then dia orang semak and they told me no, he never made that statement. So I said baik dia buat report polis, sebab bahasa yang digunakan dalam komen dalam Facebook tu macam memang saya tak boleh percayalah yang ni bahasa rakyat Malaysia yang keluarkan. Bukan semua, tetapi hanya yang kata kita bunuh dia lah, kita tanam dia hidup-hidup lah, campak dia pergi laut lah, pergi mampus lah, mati pun apa masalah kita, itu masalah dia, balik Myanmar, you know, that kind of thing. So sentimen tu mula membara sehinggalah wujud gambar-gambar yang di-share dalam WhatsApp oleh wakil tersebut dengan suara latar belakang bukan suara dia. Actually dia suara rakyat Malaysia yang macam seolah-olah seorang Rohingya yang buat suara tu, oh saya nak kahwin dengan orang Malaysia ni and all that. So dia apa ni, it fed, you know, to the kebencian against pelarian. Tapi pada masa yang sama kita lupa ada ramai pelarian yang telah masak beramai-ramai dan memberikan makanan kepada frontliner kita. Macam there was a Palestinian baker. Dia buat yang macam naan bread kan. He made so much of naan bread and he distributed to the frontliners di Hospital Ampang. Many refugees daripada Afghanistan, mereka menjahit PPE suits. Mereka dilatih dan mereka menjahit. Other refugees even from not just Palestin tapi dari Syria, dari even Lebanon, Iraq, mereka masak, wanita semua duduk masak ramai-ramai dengan donation yang diorang dapat dan diorang berikan kepada frontliner. Tapi saya rasa kerajaan patut bertindak dengan cepat dalam keadaan seperti ini. Seperti yang YB Amin ucapkan tadi dalam Dewan, dalam perbahasan menjunjung Titah Diraja, beliau mengatakan bahawa inilah masa untuk kerajaan masuk untuk frame the narrative how Malaysians are supposed to view refugees. Jangan lupa kita marah pada Rohingya saja masa ni sebab dia orang masuk macam dikira macam berduyun-duyun lah naik kapal. Itu pun tongkang macam mana lah, macam tongkang pecah dia orang masuk. But then what about other refugees who are here? Yang kita bagi perlindungan bagi mereka dari Somalia, dari Sudan, dari Palestin, dari Iraq, dari Iran, dari Sri Lanka, mungkin dari China juga, you know, saudara-saudara Uyghur kita yang discriminated, persecuted in China. So kalau kita nak menghalau Rohingya saja balik, apa nasib pelarian yang lain? Adakah kita akan menghantar mereka balik juga? When we send them, we know what will happen to them. When you send refugees from Uyghur refugees back to China, you will never see them again alive. When you send Sri Lankan refugees here back to Sri Lanka, you will never see them alive. Everybody knows that. Jadi ada wujud double standard di antara cara kita menangani, melihat seorang pelarian. Dan saya rasa there is actually sekarang ni there's a platform for this discussion, betapa pentingnya kita belajar isu-isu hak asasi manusia, deklarasi hak asasi manusia, apa yang termaktub dalam United Nations, yang termaktub dalam konvensyen-konvensyen antarabangsa yang bersangkut paut dengan hak asasi manusia, untuk kita didik anak-anak kita dari muda. Ini adalah, this is the framework of what human rights is. Kita tak minta banyak pun, we just follow the maklumat tunjang yang asas sahaja mengenai hak asasi manusia. Which is dalam kes ini, sebenarnya kita hantar pelarian Rohingya balik, maka mereka barangkali akan dibunuh ataupun sama ada mati di lautan ataupun dibunuh apabila mereka sampai. So hari ini mungkin
di mahkamah. Saya lupa ada satu kes 3 warga Rohingya yang didapati bersalah, mereka ingkar MCO I think, yang sepatutnya di rotan. So the hakim, saya baru baca, hakim kata mereka ini pelarian, sudah jatuh di timpa tangga, salah untuk kita merotan mereka. Memang boleh hukum, apa yang mereka buat tu salah. Salah tetap salah. But we can decide if kita nak hukum atau tidak. So the judge made a very good decision. Mereka tidak akan menghukum pelarian ini, tapi mungkin kenakan denda, and then mereka semua pemegang kad UNHCR, dan saya rasa convention adalah mereka tidak boleh ditahan tanpa representation of a counsel or a lawyer. So dia ada proses-proses dia lah. Saya faham semua akan kata Malaysia undang-undang sendiri, kalau buat salah memang mereka ini bukan seperti kita yang warga negara ini yang kita boleh claim negara ni tanah air kita. Mereka tak ada pun benda tu. Diorang Rohingya ni tak ada pun dalam senarai banci di Myanmar. Saya rasa binatang di hutan pun ada senarai banci. Pokok-pokok pun ada senarai banci, tetapi warga Rohingya tak ada dalam senarai banci itu. Don't exist at all in the eyes of the government. So, diorang ni ada yang menjadi mangsa sindiket pemerdagangan manusia, ada yang tertinggal atau ditinggalkan halfway di lautan. Dan kita macam mana kita mendarat je lah dengan senyuman di muka, harapan di dada, to hope that our friends in Malaysia will accept us and at least bagi kita perlindungan sebelum kami berganjak ke tempat lain. Actually ramai pelarian guna Malaysia sebagai transit. Mereka dah mohon untuk pergi negara lain. Tapi contoh di Amerika dengan Trump, memang susah untuk diorang masuk sekarang. So diorang macam tersepit lah kat sini. Semua dah mohon. Saya dah jumpa ramai dah mohon. Just tunggu masa je untuk to be sent to other countries. So I think we have a long way to go untuk memupuk budaya mengambil tahu mengenai apa yang berlaku di luar sempadan negara kita. Bukan saja dalam arena sukan, tetapi politik antarabangsa juga. Alright, terima kasih YB atas penjelasan yang diberikan, ya. Cukup terperinci sebagai orang kata apa, pemula kepada discussion kita pada malam ini. Kita beralih kepada Prof Azizuddin. Pandemik pastinya bersifat global lah, kita pun semua orang tahulah, semua negara, hampir almost every country yang kena dengan pandemik ini, dengan wabak ini. Namun pada masa yang sama juga kalau kita tengok di benua Eropah, isu pelarian juga menjadi satu yang besar juga, kan? Cumanya bagi di Malaysia ini, isu ini mula menarik perhatian ramai. Tadi YB Kasturi dah sebut, bila pandemik ni masuk minggu ketiga, keempat tu tiba-tiba isu berkaitan sentimen markah kepada pelarian itu nampak semakin dibakar. Jadi persoalannya di sini, adakah perdebatan ataupun sentimen ini suatu yang unik bagi Malaysia dalam keadaan pandemik ini bersifat global, dan sekiranya dia juga merebak, sentimen anti-imigran ini turut merebak di negara-negara lain. Bagaimana negara lain mengatasi ataupun menanggapi persoalan berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan ini? Boleh Prof kongsikan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam kepada semua, terutamanya pengurusi Dr. Mukris, YB Dr. Amin, YB Kasturi, YB Tamizi dan juga Tamizi juga. Malam-malam ni lain macam sikit lah rasa nak cakap, kan. Soalan yang ditanya pada saya, adakah keadaan yang berlaku ni unik dalam konteks Malaysia? Bagi saya tak unik. Sebenarnya walaupun kita dalam konteks COVID-19 ini, kan, tapi krisis ataupun
permasalahan yang timbul dalam isu pelarian ni bukan baru. Kalau kita tadi disebut, mungkin sebut pasal di Eropah, juga ada isu yang berbangkit kan, khususnya apabila selepas berlakunya Arab Spring pada 2011 kan, dan juga berlakunya influx lah pelarian Syria ke Eropah. Kenapa berlakunya influx pelarian Syria ke Eropah tu? Kerana adanya negara khususnya macam Jerman yang membuka seluas-luasnya pelarian datang untuk berada di sana. Dan macam saya pun kebetulan pada tahun 2016 berkesempatan lah ke Germany dan untuk urusan kajian lah berkenaan dengan dan debate lah dengan kedutaan Foreign Office Jerman berkenaan isu ISIS ketika itu. Tapi ada isu yang juga agak dilema lah dari pihak Germany, ada isu berkaitan dengan warga Jerman ini yang agak menentang kehadiran pelarian. Dan saya juga bersempatan melihat kawasan pelarian lah di Düsseldorf situ lihat Dan kalau dalam konteks Jerman yang kerajaannya agak terbuka tapi rakyat juga menentang maksudnya ada kenapa mereka menentang Dan hasil daripada penelitian saya banyak ada kaitan dengan faktor ekonomi sebenarnya yang mereka menolak. Kerana kita tahu pada 2007 dulu di Eropah berlakunya subprime issue di US juga kan, dan berlakunya financial crisis kan, menyebabkan ramai hilang kerja, negara seperti Greece, Cyprus bankrupt dan sebagainya kan, dan banyak yang menghadapi masalah ekonomi ketika itu, menyebabkan apabila berlaku influx mereka menolak kehadiran warga asing yang datang Dan kalau kita tengok di Eropah ketika itu pun hanya Germany yang membuka seluas-luasnya warga asing atau pelarian datang. Negara lain hanya letak kota Kanada letak kota, Amerika pun letak kota kan, Australia pun letak kota, UK pun letak kota maksudnya tak ada yang menerima secara sepenuhnya lah warga pelarian asing ni. Jadi dalam konteks ini sebenarnya penolakan yang berlaku adalah kerana desakan tekanan ekonomi lah yang dihadapi oleh negara-negara Eropah ini dengan kebanjiran pelarian ini. Dan kalau melihat dalam konteks Malaysia, saya rasa kan walaupun isu dikatakan ada kaitan dengan COVID-19 tapi hasil penelitian saya lebih kepada sebenarnya isu ekonomi sebab dikala kita tertekan dengan lockdown lah atau separah lockdown lah yang dikenakan di Malaysia ni, tapi tiba-tiba ada pelarian datang dan kita pula dipersoalkan kerana kenapa tidak menerima pelarian ini datang di Malaysia menyebabkan rakyat tiba-tiba yang sebelum ni agak pro pelarian Rohingya kepada jadi anti pelarian Rohingya, satu perubahan drastik dari segi psikologi pemikiran rakyat. Tapi kalau nak melihat dalam konteks keseluruhan term perkataan pelarian ini dia agak perlu saya jelaskan sebab macam baru ini pun ada report daripada Al Jazeera yang juga dikritik ramai lah sebenarnya kerana tidak membezakan pelarian legal dan illegal itu harus dijelaskan sebab yang saya rasa dalam konteks Malaysia ni kita tidak sangat bimbang pelarian yang legal ini walaupun jumlahnya agak besar misalnya Jabatan Perangkaan negara baru ini keluarkan data lah penduduk Malaysia yang berjumlah sekarang ni 32 juta daripada 32 juta tu 3 juta tu warga asing yang legal. Yang illegal ni uncounted tak, itu yang menyebabkan ada kebimbangan lah di pihak kerajaan dan juga rakyat lah akan influx pelarian ni Dan satu perkara lagi saya perlu tegaskan juga konsep pelarian ni dia ada dua satu pelarian politik dan satu lagi pelarian ekonomi Okey, pelarian politik kita ada sejarah penerimaan pada pelarian politik ni misalnya kita menerima pelarian politik warga Kemboja ketika zaman Pol Pot tahun 1970-an dulu dan juga warga Vietnam lah ketika perang Vietnam dulu tahun 60-an 70-an tapi ketika itu juga kita bezakan mana pelarian yang betul-betul datang untuk mendapatkan suaka politik mereka ni kebanyakan kita hantar ke negara ketiga maksudnya negara seperti Amerika Australia menerima mereka ni mana yang pelarian ekonomi yang dikenakan kepada pelarian ekonomi ni juga sebenarnya kita minta mereka pulang balik ke negara asal
Tapi masalahnya negara saya tak nak terima. Itu yang mereka banyak berimpun di satu pulau di Terengganu. Saya tak ingat pulau apa nama tu. Perhentian ke pulau Pulau apa? Bidong Pulau Pulau Bidong. Bidong Pulau Bidong. Ya. Pulau Bidong, dan juga ramai yang pernah ditempatkan di Sungai Besi ketika itu ada camp kan. Pelarian di Sungai Besi, pernah berlaku rusuhan, pelarian ketika itu tahun awal tahun 90-an tak salah saya. Jadi dalam konteks ini saya rasa ada masalah lah dalam konteks kita nak menguruskan pelarian yang banyak datang. Dan perlu juga saya jelaskan yang Rohingya ini memang ada yang datang, bukan saja Rohingya yang datang dari Myanmar ni, daripada kaum Chin, Kechin, Shan, banyak yang datang ke Malaysia untuk mendapatkan perlindungan politik dan ada yang kita bagi perlindungan lah atas faktor itu Tapi first wave yang datang tu kebanyakan memang perlindungan politik, pelarian politik. Cuma yang second, yang seterusnya ni kebanyakannya sebenarnya mengikut mereka ni sebenarnya lebih pada pelarian ekonomi sebenarnya dapat sebenarnya mereka dah ditempatkan di Cox's Bazar di Bangladesh tapi mereka berkeputusan untuk lari ke Malaysia untuk kerana fikirkan ada wakil ataupun keluarga seorang yang orang lelaki lah biasanya yang datang dulu di Malaysia dan cari peluang pekerjaan, dah ada peluang pekerjaan, dah duduk stabil sikit, baru dipanggil ahli keluarga yang datang. Dan second wave, third wave tu yang dilihat sebagai pelarian ekonomi lah jadi ini memang dalam tradisi sejarah Malaysia memang kita kategorikan konteks pelarian sebegini ada pelarian yang politik dan juga pelarian ekonomi Cuma isu bila balik pada persoalan lah kemanusiaan ni memang dia macam catch 22 lah. Nak tolong pun ada masalah, kita pun tengah sesak sekarang ni ekonomi dan faktor COVID-19 tak tolong pun ada masalah juga kan atas faktor kemanusiaan Jadi ini satu dilema yang dihadapi oleh kerajaan Malaysia bukan baru inilah dan lama Dan juga dilema yang sama juga berlaku pada negara-negara lain lah. Itu sebab negara macam Bulgaria pun dihalau, refugee keluar Itali pun dihalau sebab dia tak boleh nak cope lah dengan kehadiran refugee atau pelarian yang terlalu banyak Jadi dalam konteks ini saya rasa perlukan tu je. Saya ada baru tulis artikel bulan ni keluar dalam Dewan Masyarakat tajuk dia parti pendatang tanpa izin perlukan tindakan kerajaan secara bernas secara bijaksana dan tegas Maksudnya kerajaan kena bijak ni fikir macam mana nak mengatasi masalah ini dan juga perlu tegas pun dalam masa sama Kalau kita berlembut nanti lagi banyak yang akan datang dari pelbagai sudut pula tu sebab kita ni dari segi geografi ni di tengah-tengah sebagai transit hubungan pergerakan manusia begitu dan tambah pula baru ni Yang di-Pertuan Agong dalam ucapan beliau di Parlimen pada 18 hari itu dia juga tekankan memang secara spesifik kerajaan harus tangani isu ini secara pantas dan tegas lah. Jadi dalam konteks ini saya rasa perlukan pemikiran terutamanya YB kita di Parlimen lah untuk berdebatkan isu ini dan memperjuangkan apa yang terbaik lah dari segi kemanusiaan bersama dan perlu juga berfikir dalam konteks Malaysia tu sama ada kita bersedia atau mampu untuk menerima lebih banyak pelarian tu tidak sebagainya dan apa cara yang terbaik lah untuk dilaksanakan untuk menyelesaikan isu ni lah. Jadi saya serah balik pada Mukris Terima kasih Prof atas pandangan dan jawapan yang diberikan. Prof ada sebut tanggungjawab kita ada dilema nak uruskan pelarian ini dan pada masa yang sama kita juga ada kewajipan untuk membela rakyat kita sendiri juga. Sebagai selingan, saya terbaca bahawa ini satu jawapan yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada soalan yang diutarakan oleh YB Chan Min Kai daripada Al-Usta di Parlimen berhubung polisi kerajaan terhadap pelarian dan juga terutamanya pemegang kad UNHCR. Antara sebahagian jawapan yang diberikan oleh Perdana Menteri adalah sememangnya kerajaan ada menganjurkan beberapa program yang melibatkan pemegang kad UNHCR. Sejauh mana efektif dan berkesan kita tak pastilah sebab ia hanya soal jawab untuk penjelasan oleh PM. Dan pada masa yang sama juga Perdana Menteri ada menjelaskan bahawa mereka ini boleh
walaupun mereka tidak boleh bekerja, tapi mereka boleh bekerja secara sendirian. That's the word I think that which been used untuk menyara hidup. Itu kita tak pasti sejauh mana pelarian ini boleh bekerja, boleh digaji, boleh dan sebagainya. Sebab nanti takut juga terdedah kepada salah orang kata buruh paksa dan sebagainya juga kan. Dan juga adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Immigration bagi seseorang itu menggaji atau melindungi mereka yang tidak ada dokumen yang sah. Kita beralih kepada YB Tarmizi. Tadi Prof ada sebut persoalan ataupun isu berkaitan dengan pelarian ini bukan isu yang baru dalam konteks Malaysia ini. Kita dah lama. Dan kalau kita lihat isu-isu kemanusiaan ini sentiasa menjadi slogan di kalangan orang-orang politik juga. Sama ada dibuat secara good faith ke bad faith ke, itu tolak tepi dulu lah. Tapi menjadi suatu yang dibicarakan di ceramah, suatu yang dibicarakan di jalanan dan sebagainya. Bahkan antara satu sudut positifnya juga, isu-isu kemanusiaan ini menjadi jambatan antara parti kadang-kadang. Maksudnya saya masih ingat satu ketika dulu ada secara langsung ucapan tentang Palestin antara dua tokoh iaitu Tun Mahathir dan juga arwah Ustaz Fadil Noor di kaca TV waktu itu. Jadi dia isu Palestin, isu kemanusiaan menjadi satu orang kata apa jambatan penyatuan. Begitu juga dalam isu Rohingya. Ya? Walk for peace. Walk for peace kan. Juga isu Rohingya kita dapat tengok satu stadium datang boleh duduk bersama-sama tak mengira parti dan sebagainya. Jadi persoalannya saya kepada YB, sejauh mana sedangkan sekarang ni isu kemanusiaan dia ada nuansa yang agak negatif yang mungkin menjadi yang kata apa agak meletakkan politikus pada keadaan yang serba salah macam mana kan. Adakah isu kemanusiaan ini masih lagi relevan untuk dibicarakan bersama-sama dengan masyarakat dalam politik kita? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mukris selaku moderator kita dan sahabat-sahabat pedalis Prof. Dr. Azizuddin bersama dan juga YB Nur Amin, YB Kasturi, saudara Tarmizi Anwar. Alhamdulillah. Saya pun first time ni kita buat sidang online ini ya. Ini mungkin juga hikmah ketika mana kita dalam PKP dan juga saya nampak perbincangan malam ini sangat penting untuk kita berkongsi dengan seluruh rakyat ya. Kita duduk dalam majlis malam ini pun kerana kemanusiaan ya. Dan sudah pasti sangat rapatlah ya. Apa kerja kita sekalipun sebagai ahli politik, sebagai seorang pensyarah, bahkan seorang guru, di nilai kemanusiaan itulah yang paling tinggi yang kita letak dalam kerja kita. Kalau dalam Islam sendiri kita melihat itulah yang menjadi cerminan kepada diutuskan Allah Nabi SAW ya. Yang Nabi sebut wa innama ba'athani rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku diutuskan rahmat untuk seluruh manusia. Jadi itu perkara penting yang perlu dilihat dan ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita dan kepada seluruh rakyat. Mana mungkin kita menjadi seorang manusia kalau kita tidak memikirkan hal kemanusiaan itu. Ya. Dan sudah pasti kita agak terkejut apabila berlaku satu keadaan yang disebut xenofobia itu ya, yang tidak semena-mena saya lihat ketika kita hari itu mungkin dalam bulan Ramadan ya, ketika kita PKP hari itu timbullah satu keadaan lahir kebencian satu pihak kepada satu kumpulan yang lain. Yang saya nampak di situ banyak perkara-perkara yang tidak jelas pun ya dari segi sumber-sumber yang kita dapat di media-media sosial ini. Ada saya tengok fake news
ada cerita-cerita palsu yang direka-reka dan sebagainya. Jadi saya ni memang sangat dekatlah kalau dikira cerita berkaitan dengan isu Rohingya ni. Wabi Nur Amin mungkin saya pun pernah sembang dengan dia. Saya sebelum jadi ahli politik ni saya terlibat secara langsung sebagai humanitarian worker, pekerja kemanusiaan ini di beberapa negara lah, termasuk khusus di Myanmar. Saya bergerak merata dunia lah, membincangkan isu Myanmar, termasuk ketika juga satu persidangan di Geneva berkaitan dengan apa yang sedang berlaku kepada etnik Rohingya ini, yang kita tahu ia satu bangsa yang paling teruk ditindas di dunia hari ini. Bangsa yang tidak ada negara, stateless. Jadi soalan tadi yang kita lihat, apapun, malah kita perlu merujuk balik kenapa berlaku isu pelarian, isu kemanusiaan ini. Sudah pasti ada puncanya, iaitu konflik-konflik di beberapa buah negara, termasuk yang paling dekatlah di Myanmar itu sendiri. Kita bicara soal yang sudah di depan, tapi di asas kepada pokok kepada isu ini kita sudah lupa, saya nampak dalam masyarakat kita. Kenapa ketika berlakunya kempen kebencian kepada satu kaum ini, kita tak melihat kenapa mereka lari datang ke Malaysia? Kenapa mereka sanggup naik bot, naik perahu, naik tongkang 2 bulan, bersabung nyawa di tengah laut, meninggalkan tanah mereka sendiri? Jadi kita perlu bertanya itu. Adakah manusia yang waras, yang normal, yang ingin keselesaan, dia sanggup begitu? Saya beberapa banyak kali sangat berulang-alik ke wilayah konflik itu di Myanmar, di Arakan, di Rakhine State. Saya melihat apa yang berlaku di sana, Masya Allah, kumpulan etnik ini dilayan lebih teruk daripada binatang. Jadi saya Prof. Azizuddin, saya ketika baca komen-komen di Facebook ketika berlaku kempen itu, saya menangis. Saya mengalir mata, kenapa berlaku macam ni? Jadi kenapa kita terlalu cepat sangat melihat satu benda, dan saya katakan seolah macam ada satu kempen perkaumannya di situ. Kerana mereka ni mungkin nampak dikata comot, nampak kotor, pakaiannya huduh, mereka ini badannya bau-bau, mereka ni tidak ada pelajaran. Jadi pertimbangan itu saya nampak sudah punya menjadi keutamaan beberapa pihak ni yang membuat kempen ini. Jadi ini sebenarnya satu benda yang sangat dikesali lah, yang perlu kita perbaiki. Baik, sudah pasti kita lihat ia sangat relevan kita berbincangkan dari segi politik di Malaysia kita ini dalam isu kemanusiaan. Ya, karena sudah pasti kita balik kepada asas, penubuhan parti politik itu untuk apa? Sudah pasti jawapannya adalah untuk kemanusiaan, untuk membantu manusia lain. Adakah kita tubuh politik, mana-mana parti politik sama ada kita menjadi kerajaan atau pembangkang, kita dengan tujuan yang lain. Jadi kalau menubuhkan parti politik itu kerana untuk kepentingan peribadi ataupun kepentingan tertentu, maka saya kata tak perlulah kita menubuhkan parti politik. Biarlah kita dengan individu kita sebagai seorang yang ada kepentingan-kepentingan tersendiri. Jadi sudah pastilah isu kemanusiaan ini berhubung kait dengan kita mewujudkan parti politik itu sendiri. Dan itulah sepatutnya yang diletakkan kedudukan tertinggi dalam kita kata konteks di Malaysia. Kemanusiaan di peringkat rakyat kita sendiri, dan kemanusiaan kalau kita lihatnya di kalangan pelarian-pelarian yang ada di Malaysia. Kesemua itu adalah tanggungjawab parti politik untuk menjadi pihak yang dapat menyelesaikan masalah, sama ada dia sebagai kerajaan ataupun pembangkang. Bagi macam saya sendiri, saya kata saya di SIP, daerah yang paling miskin di Semenanjung. Jadi saya ada tanggungjawab untuk membangunkan rakyat SIP yang masih lagi duduk di bawah paras kemiskinan, penoreh getah, bekerja kampung dan sebagainya. Itu tanggungjawab keutamaan saya. Di ketika mana itu ada satu ketikanya
pelarian Rohingya ni datang ke Sik, di Sik pun ada ni, Wabi Nur Amin, ada orang Rohingya, ada beberapa keluarga. Lebih kurang ada, hari itu ketika PKP saya membantu mereka ada 12 keluarga. Saya kata, okey, kita boleh bantu yang mana ada. Jadi sebab itu saya selalu sebut bahawa kita mungkin bercakap, kita mungkin gegar-gegar mengatakan halau mereka balik dan sebagainya. Kita perlunya bertanya balik, ke mana mereka nak pulang. Jadi adakah kerana kita rasa kita kan kehilangan sedikit mungkin hasil ataupun ekonomi yang ada di negara kita ni kerana mereka ambil. Jadi persoalan itu kadang-kadang hanya sebagai satu persepsi dan ia perlu dilihat secara dengan adil bahawa kita manusia ini perlu ada ketikanya ada perkongsian di antara kita. Sebab itulah ada sistem zakat, wakaf dan sebagainya, kerana sebahagian hak kita itu adalah hak orang lain. Sama ada hak sebagai rakyat itu sendiri dan orang yang lain yang ketika ini sedang dalam kesempitan. Banyak isu yang kita lihat dari segi apa yang berlaku ketika PKP dan kita bincang tadi ini, masyarakat sebahagiannya dia tidak memahami apa disebut betul tadi oleh Prof. Dr. Izzuddin. Pelarian yang datang mencari perlindungan dengan parti itu. Ya, pendatang asing tanpa izin yang datang nak mengaut ekonomi kita, nak bekerja secara haram dan sebagainya, itu clear, itu kita tidak boleh kompromi sama sekali. Mereka perlu dihadap ke undang-undang jika mereka masuk negara kita tanpa ada dokumen dan sebagainya. Jadi pelarian ini kita kena lihat dengan maknanya case by case, kenapa mereka datang dan sebagainya. Dan sebab itu saya yakin pihak kerajaan akan meneliti perkara ini dan jelas tadi yang Saudara Dr. Mukris ya, bahawa isu kemanusiaan ini menjadi penghubung kepada jalinan politik kita lah di Malaysia. Saya sangat mengharapkan pertembungan di antara kerajaan dan juga pembangkang, khususnya kalau dilihat perdebatan di parlimen sebagainya, ada titik temunya, iaitulah ketika kita membincangkan hal kemanusiaan ini. Jadi alhamdulillah saya dengan teman-teman di parlimen sekarang ini sedang bergerak ke arah yang kita katakan jalinan di antara parti-parti politik tanpa mengira di sebelah mana. Saya sendiri menjadi setiausaha kepada satu kumpulan dipanggil APPGM, All Party Parliamentarian Groups Malaysia Refugees Issue, ya, yang saya bersama YB Chang Min Kai, bersama lagi daripada semua parti di situ ada PAS, ada UMNO, PKR, DAP, ada parti-parti daripada Sabah dan Sarawak, dan kita gabungkan, maksudnya kita menyatakan ada ruang untuk jalinan jambatan di antara parti ini untuk kita bersama-sama memberi pandangan kepada kerajaan apa yang sepatutnya, khususnya yang kumpulan saya ini ialah berkaitan dengan polisi pelarian itu di Indonesia. Sebab banyak isu yang masih lagi belum dapat diselesaikan, khususnya dari segi pendaftaran ataupun registration pelarian-pelarian yang masuk ni. Ada 174,000 pelarian yang ada di Malaysia ni. Sama ada daripada Myanmar sendiri, daripada negara-negara Asia Barat yang lari ke sini, daripada Palestin, Syria, daripada Yaman, termasuk juga pelarian daripada China, daripada di wilayah di Xinjiang. Dan semua itu perlu ada satu kerangka yang jelas daripada pihak kerajaan untuk kita bersama tanganinya. Yang pentingnya sekarang ini ialah Prof. Izzuddin, ialah pihak kerajaan bagaimana nak bersama dengan agensi termasuk UNHCR untuk mengenal pasti setiap pelarian yang masuk ini. Satu persoalan yang penting, pihak kerajaan sendiri sekarang ini hanya mengambil ataupun mempunyai data-data pelarian ini yang diambil langsung daripada UNHCR. Belum lagi ada satu jabatan yang khusus, sama ada di peringkat jabatan immigration dan sebagainya. Mereka ini sebagai pihak yang bertanggungjawab mengumpul segala data
pelarian-pelarian yang ada di Malaysia. Kita Habis, kena pasti, ya, Dr. Muklis. boleh saya cut di situ, Ustaz? Ya. Nanti kita balik semula berkaitan dengan Ya. kaedah pengurusan tu Ya, bila baik. kita di pusingan kedua. Baik, Terima kasih YB. Dari gambaran yang saya dapat daripada apa yang YB terangkan tadi adalah isu kemanusiaan kekal relevan dalam politik kita, bahkan boleh dijadikan sebagai sesuatu yang lebih positif. Itu berkaitan dengan kesan kepada politik, kesan kepada masyarakat kita. Soalan saya, kesinambungan daripada perbincangan kita, soalan kepada YB tadi. Soalan saya kepada Prof. Azizuddin. Kita ada perdebatan berkaitan, kita ada isu-isu yang didebatkan secara kadang-kadang dengan gambaran negatifnya berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan ini. Soalannya, sejauh mana dia memberi impak kepada suasana politik kita? Yang pertama, sedikit sebanyak tadi dah dijawab oleh YB, dan juga sejauh mana ia boleh memberi kesan terhadap segala usaha-usaha menyelesaikan isu-isu kemanusiaan itu sendiri. Contohnya, kita tadi YB ada sebut, YB Tamizi ada sebut tadi, isu akar dia adalah Myanmar itu sendiri. Jadi bila mana kita sekarang, perdebatan kita macam ni, macam mana kita boleh nak menyumbang sebagai negara kita, menyumbang ke arah penyelesaian secara menyeluruh, komprehensif, yang disasarkan kepada root cause dia. Silakan, Prof. Saya rasa kerajaan Malaysia bukan kerajaan yang baru ni saja kerajaan yang sebelum ni Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memang ada dah ke banyak insentif ataupun alternatif untuk menyelesaikan isu ini malah kita sebenarnya agak vokal dalam menyuarakan, khususnya dalam isu Rohingya lah agak vokal menyuarakan pandangan untuk menyelesaikan isu ini sebab isu ini tidak akan selesai selagi tidak diselesaikan permasalahan yang wujudlah di Myanmar itu sendirilah yang mana kita sebenarnya agak tegas menyatakan bahawa berlakunya pembunuhan kaum genosid di Rakhine State di Myanmar jadi, dan yang terbaru kalau kita ingat kerajaan Gambia pun telah mengukakan usul di Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk mengadili Myanmar atas isu ini dan kita sekarang ni kena tunggu keputusan hasil daripada itu dan keputusan itu sebenarnya akan berimpak kepada Myanmar itu sendirilah dan sejauh mana Myanmar harus sama ada menerima semula Rohingya ni, warga Rohingya ni balik ke Myanmar walaupun isu kewarganegaraan itu masih lagi isu pokok yang tak dapat diselesaikan di Myanmar itu tapi peranan Malaysia sebenarnya Malaysia telah banyak cuba menggunakan jalan diplomatik untuk selesaikan isu ini di peringkat antarabangsa misalnya terbaru ni kita baru saja selesai ASEAN Summit secara virtual kita adakan dan antara isu yang dibincangkan juga ada berkaitan dengan usaha untuk mewujudlah sebab kita tak boleh intervene secara terus di negara asing sebab ia melibatkan isu kedaulatan macam dalam konteks Myanmar jadi dalam konteks itu kita pujuk dia supaya cari jalan untuk selesaikan isu ni sebab dia telah menjejaskan negara jiran sebenarnya sebab kita ni sebuah negara yang mempromosikan konsep prosper time neighbor kalau neighbor kita prosper jadi kita pun akan dapat impak daripada itu tapi sekarang ni neighbor kita ada masalah jadi kita pun dapat masalah yang samalah apa yang berlaku dalam keadaan itu dan keadaan ini kenapa kita promote isu konsep ni prosperity neighbor ni sebab kita sebenarnya ini bukan isu baru kita pernah ada influx dari orang daripada Sulu Mindanao di Sabah orang Selatan Tai di bahagian utara di Kedah dan Kelantan orang Aceh pun pernah datang ke sebab mengelakkan perang di sana so kita selalu jadi center tempat orang datang sebab uniknya kita ni dari segi geografi ni kita jadi hub untuk pergerakan manusia itu belum lagi kita nak bercerita tentang isu human trafficking, human smuggling yang juga
kita ada kes lah sebelum ni tak salah saya 2015 kita ada kes di Wang Kelian kan, itu kan. So yang juga melibatkan orang Rohingya jadi kita sebenarnya isu ni perlu bukan penyelesaian yang sangat tegas lah. Dan satu perkara lagi sebabkan sekarang ni tadi saya bincangkan impak dalam konteks hubungan antarabangsa dan diplomatik sebagainya, tapi dalam konteks rakyat Malaysia tu bagaimana? Saya ada sikit kebimbangan lah. Di atas faktor kita ada rasa terdesak sedikit sekarang ni sebab faktor COVID-19, ada orang hilang kerja, ekonomi pun agak kurang sekarang ni. Kita senang nak marah dan kita nak menyalahkan kemarahan itu kepada warga asing lah. Contohnya warga Rohingya atau tak kira lah apa saja pekerja asing. Kalau pendatang haram tu memang kita tanganilah secara undang-undang, tapi yang ni juga kita melontarkan kemarahan kepada pekerja-pekerja asing yang datang secara sah, ada permit saja di Malaysia. Jadi itu pun harus kita, saya rasa, tangani dengan bijaksana supaya ia tidak dijadikan polemik berterusan lah. Sebagai tiba-tiba kita jadi anti-imigran pula yang ni. Sebab imigran ni ada industri yang paksa mengambil mereka, industri buatan, servis pun ada sebagainya, yang mana orang tempatan sendiri tak nak kerja situ. Jadi kalau dan pelarangan satu lagi contoh, macam mana kalau sekarang ni kalau marah sangat kat orang asing ni, nak ambil orang tempatan, orang tempatan ni kena bilinglah kerja di sektor-sektor begini kan. Jadi kalau itu kompromi yang boleh diterima, saya rasa tak perlu sebenarnya warga asing di luar masuk kan. Tapi masalahnya orang tempatan sendiri berkira kerja itu antara alasan yang diberikan lah dalam konteks melihat suasana lah dinamik ekonomi dalam negara lah. Jadi cuma yang perlu ditekankan, dan saya rasa ini pihak kerajaan dan juga ahli parlimen lah, mana di pihak kerajaan atau pembangkang harus memainkan terus mempromosi maksudnya memberi penerangan lah, kesedaran bahawa isu ini tak harus berlanjutan lah. Kita harus tangani dengan baik dan ada peranannya sebenarnya pendatang asing yang sah ni pada ekonomi negara kita kan. Dan kerajaan sebelum tu banyak juga menjalankan polisi pemutihan sebenarnya. Benarkan walaupun dia datang haram, tapi diberikan peluang untuk tak salah saya tahun 2011 dulu ada polisi yang dia dibagikan peluang mereka datang bekerja, tapi ada syarat-syarat tentulah yang kita kenakan kan. Jadi maksudnya ada cara lah nak menguruskan mereka ni. Tapi kalau dilema ialah kalau terlampau ramai yang datang kalau kita terlampau kerajaan terlampau lenient kan dalam menguruskan ini, jadi makin ramai akan datang dan ini menyebabkan rakyat negara kita sendiri bimbang lah dengan kebanjiran lah pekerja-pekerja asing ini. Tapi macam mana pun kita kena cari kaedah yang terbaik lah untuk tidak membawa sentimen anti ini berterusan harus dikurangkan, dibatasi. Tapi dan sesama juga perlu cari jalan terbaik untuk menerimalah warga asing ni yang datang bekerja di Malaysia secara sah dan sebagainya, terus bekerja lah dalam sektor-sektor tertentu yang memang tenaga mereka diperlukan lah. Jadi itu pandangan saya lah. Terima kasih Prof. Right, Prof melahirkan kerisauan kalau isu kemanusiaan ini, terutama yang melibatkan pelarian dan imigran ini boleh menyebabkan rakyat dia melahirkan sentimen kebencian, boleh lahirkan sentimen kebencian ke arah para imigran itu sendiri, dan juga ini boleh menyebabkan ketidakstabilan, saya percaya, dalam negara. Cuma soalan saya kepada YB Kasturi, mengambil kira situasi sekarang, perbincangan berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan ini lebih dibayani dengan hal-hal yang negatif. Tadi kita dah sebut awal kan, paling malang sekali apabila dia ada sentimen anti-imigran itu sendiri. Tak kisah status apa pun imigran itu. Cuma soalan saya, apa prospek yang ada agar isu-isu kemanusiaan ini boleh dibincangkan secara positif, berkesan, bagi membantu negara membentuk ataupun membuat polisi yang lebih adil ataupun yang lebih
orang kata apa, seimbang. Jadi saya percaya dalam konteks demokrasi, penglibatan semua pihak perlu untuk perbincangan ini. Tapi persoalannya macam mana kita nak pastikan bahawa perbincangan ini bersifat positif dan membantu penggubalan polisi yang berkesan itu. Boleh, YB Kasturi? Boleh. Dapat saya lah. Actually saya tertarik dengan apa YB Ahmad Tamizi berkongsi tadi. Pandangan beliau mengenai isu pelarian di Malaysia. Pada pandangan saya rasa dia ada banyak cabang dia. Dia multifocal. Satu adalah tanggungjawab kerajaan. Dan saya rasa kerajaan boleh mula dengan meratifikasi Convention Pelarian, Refugee Convention. And the 1951 protocol, kalau tak silap saya. Yang tu dari 51. Yeah. Okay. Thank you, Prof. So dari zaman saya jadi ahli parlimen pembangkang sampai jadi kerajaan dan balik pada pembangkang, kerajaan masih belum meratifikasi Convention Pelarian, Refugee Convention. Actually kita pun tahu convention antarabangsa ni dia bukan binding. Dia tak ada undang-undang yang boleh menjenayahkan kalau mana-mana negara tak ikut. Ia adalah instrumen antarabangsa untuk guide us untuk supaya kita adalah standard untuk kita gunakan dalam menangani mana-mana isu, dan dalam kes ini isu pelarian. So at least we will have some partners negara-negara lain yang telah meratifikasi dan kita boleh mendapat best practices daripada mereka. Sebagai contoh, macam saya sembang dengan kawan saya di Perancis, dia rasa terperanjat bila dia dapat tahu bahawa kanak-kanak pelarian di Malaysia ni sama ada tidak dibenarkan untuk mendapat hak pendidikan dan perlu membayar lebih di hospital-hospital sebab mereka ni bertaraf tanpa kewarganegaraan. Dan ini menambah kepada masalah mereka yang mereka sedang hadapi sebagai seorang yang tak ada dokumen, seorang yang terpinggir, seorang yang marginalized, seorang yang memang kata mangsa keadaan lah. So dan dia kata di Perancis memang dia kira secara automatik pelarian semua didokumentasikan, they are all documented. Lepas tu kanak-kanak terutamanya diberikan hak untuk pendidikan dan mendapat khidmat perubatan daripada sektor kesihatan awam lagi. So saya rasa first dia kena start dengan how the government nak frame narrative yang saya katakan tadi. Kalau kerajaan itu bersungguh-sungguh, mana-mana kerajaan lah yang kata, oh kami ni memang anti pelarian, pelarian ni memang akan bawa masalah lah, jenayah akan meningkat lah and all this, maka ia akan membentuk pemikiran dalam minda man on the street, masyarakat secara umum. Betul lah kerajaan cakap macam ni dan kerajaan pun akan menyokong teori mereka dengan data-data daripada pihak polis lah, ni lah, oh banyak kes-kes jenayah ni banyak yang orang warga asing yang buat. So ini akan memupuk secara tidak langsung kebencian terhadap pelarian. Tapi jangan lupa bila kita kata migrant yang datang dari Perancis, yang datang dari Germany, datang dari Italy, yang datang dari Australia, they are also migrant workers. It's just that they speak in English, mata dia orang biru, rambut dia orang warna perang. So kita kata good morning sir pada mereka. Tapi bila jumpa orang dari pelarian Rohingya atau Myanmar, it's very natural for us to tengok dari atas sampai bawah, atas and then tengoklah dia, tengok dia ambil pekerjaan kita, tengok dia ambil ni, dia ambil tu, dia ambil. So it's a very natural way because so many decades kita tidak pernah address isu ni secara mendalam, secara holistik. Mungkin sebab tak ada kesungguhan atau iltizam politik yang meletakkan isu pelarian sebagai isu arus perdana di negara kita. Selama ni kita tengok JTK yang handle kemasukan pekerja asing. Bawah kerajaan lah, agensi kerajaan, dan ejen yang menjaga. We don't know what happens there. How they work, how they live, their living condition, hak mereka sebagai pekerja, etc. Bila ada satu kemalangan atau bencana, everybody sits up and says, oh we need to do something for the foreign workers. Itu adalah sehingga isu baru yang
yang akan mengambil alih and they are forgotten again. Sehinggalah wabak COVID ni mereka masuk sekali lagi dalam arus perdana tetapi dari pandangan yang negatif. Saya rasa first kerajaan kena frame the narrative. Diorang kena kerja dengan ataupun mewujudkan satu persahabatan jambatan di antara mereka dan NGO, CSO sama ada di negara kita ataupun di dalam rantau ASEAN ini yang terlibat dalam isu-isu pelarian. Sama ada yang seperti Prof kata pelarian politik atau ekonomi atau mungkin even bencana. We had a lot kadang-kadang when there's a big malapetaka macam di New Zealand, many of them also ran to Australia I think or went to the neighbouring islands. Jadi dalam kes ni yang kebanyakan isu dia adalah sekarang pelarian Rohingya. So I think kerajaan perlu bekerjasama dengan CSO sebab CSO lebih on the ground daripada kerajaan. Kerajaan seolah-olah adalah enforcement saja. Kami menghalang, kami membenarkan, kami bagi dokumen, kami tidak, kami we recognize, we don't. This is like a gatekeeper. But the ones on the ground dengan all the stories of the refugees adalah NGOs dan CSOs. So there is a very good network in ASEAN daripada Myanmar, daripada even from Indonesia, Thailand, Philippines working together on the refugee issue. Dan kita tak boleh nafikan antara 3 negara yang terbanyak menerima pelarian Rohingya terutama sekali adalah Malaysia, Thailand dan Indonesia. Sebab itu dalam AIPA, ASEAN Interparliamentarian Assembly, iaitu persidangan untuk ahli-ahli parlimen di benua ASEAN ini, negara Indonesia selalu akan masukkan usul untuk bincang isu the genocide. Dia orang gunakan genocide. Myanmar doesn't like the word, so they all change it to humanitarian issue in Rakhine State. They don't like, first they said they don't like Myanmar, they said no, you must change, kita tak suka perkataan Myanmar tu, okay, kita tukar isu kemanusiaan di Rakhine State, okay lah, mereka terima. Itu pun dalam komiti-komiti, political committee memang dia ada gridlock. Tak ada kata sepakat. Indonesia akan masukkan usul, Malaysia akan sokong, negara lain semua akan berkecuali. Daripada Brunei sampailah Vietnam, 10 negara, Timor Leste belum masuk lagi, semua akan berkecuali. Diorang akan tengok atas, tengok bawah, tengok dinding, tengok lantai. They don't want to participate. So that is also an issue apabila negara macam Myanmar terus dibenarkan untuk menindas orang Rohingya. I understand kedaulatan negara. But I think there has to be some idea on how do we put Myanmar in the spotlight. Benar Gambia telah merujuk Myanmar ke International Criminal Court, tetapi dalam masa wabak ni, I think a lot of their cases pun tertunda ataupun cold storage dululah. I rasa baru-baru ni they're looking at MH17. They're looking at that again if I'm not mistaken. And also some genocide or crimes against humanity yang berlaku di benua Afrika. So this could be a secondary issue. That means we have to deal with it until it goes to the International Criminal Court. Pada masa yang sama, I think there has to be more exposure on general knowledge. Rakyat Malaysia kena faham, macam Prof katakan tadi, ada banyak industri yang memang industri pembinaan. Manalah warga negara kita nak kerja macam tu? Kerja kuat, kerja keras, kerja dalam keadaan yang memang teruk sangat. Under the sun practically 8 jam, 10 jam. And then duduk pun dalam kongsi atas tapak pembinaan. Jarang diorang akan dapat penempatan yang lain. Warga negara kita takkan bekerja di tempat tu, itu fakta. So daripada kerajaan mengambil tindakan yang sangat tegas, we also need to look at the agensi-agensi yang membawa masuk pekerja asing ini. Whether there's any violation. Dan tadi saya katakan YB Amin bangkitkan isu pelarian, isu sindiket and all. Kebetulan Malaysia Kini ada cover that part of his debate. If you want, you can read the article. It was very good. The coverage was good because isu pelarian ni bukan isu yang sangat popular. Lebih-lebih lagi kalau kita mengambil pendirian seperti ini. Humanitarian, human rights, bersimpati, kita faham. Kalau kita marah mereka kata oh kena halau, rasa akan dapat banyak like kot dalam social media.
Tapi bila kata kita bersimpati, kesian dengan diorang, first comment yang saya rasa akan dapat, simpanlah kat rumah kau. Tak payah duduk, actually that was what YB Maria got it. I got it. YB Charles got it. Keep in your house. If you don't like them, we don't want Rohingyas in our condominium, apartment, our taman, our kampung. You keep in your house. I think this kind of mindset perlu ubah. But again, the narrative also must come from kerajaan. Tapi saya rasa kenyataan kerajaan yang saya rasa fokus sangat kepada kami tak akan berdolak, kami tak akan berganjak, kami very strong warrior sort of feeling to deal with the refugee issue doesn't help the refugees at all. So saya rasa apart from government, CSOs play a very good role, dan saya rasa I think universities, tempat-tempat pengajian tinggi, we need to start speaking about this issue. Whether we like it or not, satu hari nanti, if there's anything that happens in Indonesia, they will come to Malaysia. If anything that happens in even south of Thailand, they will come to Malaysia. Anything happens in Philippines, maybe they might even find their way here. So kita kan, we have one of the busiest ports in the world. Our Laut Cina Selatan, Selat Melaka is by far one of the busiest. So dia ada akses untuk keluar masuk. But that's one thing we're talking about, jenis yang masuk secara sah. Belum lagi isu penyeludupan migran, penyeludupan orang. Baru-baru ni kita dengar even high ranking official dalam immigration terlibat dalam jenayah pemberdagangan dan penyeludupan manusia. So the other thing, actually sorry, just to share, hari ni saya last point YB. Okay, saya bersembang dengan YB Charles tadi. As you know, YB Charles antara dia pengerusi untuk ASEAN Parliamentarians for Human Rights. So dia menceritakan ada kejadian bila milisya pergi bakar kampung-kampung di mungkin YB Ahmad Tarmizi tahu insiden tu, where they have mass burning of all the villages. So penduduk tak ada tempat yang untuk lari, untuk perlindungan, tapi akan ada boat ready untuk bawa di dia Myanmar orang. Di Myanmar ya. In Myanmar, YB. So Yeah. there is a syndicate yang tunggu untuk bawa dia orang. They pay for these people. So kita nak marah dia orang, kampung dia orang terbakar, keluarga habis terbakar dalam rumah tu, all the jenayah that you can think of, mereka semua dah nampak dan alami. And they're brought in by the syndicate yang tinggalkan mereka halfway. Saya pernah tanya pelarian refugee yang dah duduk, yang masa dia datang sebagai bayi dan sekarang di US sebagai seorang yang berumur 20 lebih tahun. She can speak Malay very well. Sharifah her name. Then saya tanya dia, kalau you tahu rakyat Malaysia pandang kepada pelarian Rohingya macam sangat teruk lah, kita tengok macam YB Ahmad Tarmizi kata nampak comot lah apa kan, kenapa you all masih lagi datang ke negara Malaysia when you know the stories, we treat Rohingyas badly, why do you still come? And she said sometimes we don't even know where we are going, sometimes they leave us at sea, we don't know where to go, we just follow, we see other boats going, we follow, when we arrive we say because Malaysia is an Islamic country, maybe they will accept us. Mereka rasa lah. I said, but you know how you are treated. What can we do? We just come with a smile and hope in our hearts. That's what she said. So sometimes we cannot blame them alone. Kalau mereka ada keluarga atau tak ada keluarga di Malaysia pun, kadang-kadang they are here for perlindungan. And I think we can manage them better. There is a way to work together dengan UNHCR, ada Doctors Without Borders. I think we can work together to manage them. Ini adalah kebijaksanaan kerajaan untuk menguruskan pelarian-pelarian datang. Kita boleh belajar dari negara lain macam Germany, Turkey, France. Mungkin bukan Hungary lah, tapi ada negara lain yang kita boleh belajar best practices macam mana nak menguruskan pelarian ini. Okay, terima kasih YB. Ulasan yang menarik. Juga soalan saya kepada YB Ahmad Tarmizi sebenarnya hampir sama, sebab YB Kasturi dah mulakan tadi tentang apa yang perlu kita semaikan
apa yang perlu kita mulakan, apa yang perlu kita buat pada masa sekarang. Cuma mungkin kita mahu dengar daripada perspektif yang berbeza daripada ahli parlimen yang di sebelah kerajaan kini. Kan kita nak tengok perspektif sebab tadi YB Kasturi sebut kerajaan perlu ada usaha yang proaktif daripada kerajaan agar isu ini dilihat lebih positif dan diuruskan dengan lebih baik. Jadi soalan saya kepada YB Ahmad Tarmizi, peranan yang perlu dimainkan kerajaan secara khususlah, peranan yang diperlukan oleh kerajaan bagi pastikan bahawa isu-isu ini bukan sekadar orang kata apa digunakan untuk politik sahaja, tapi diurus dengan baik dan pada masa yang sama kerajaan juga bak kata YB Kasturi tadi membina naratif yang positif yang boleh membentuk persepsi yang baik, gambaran yang baik, impression yang baik rakyat Malaysia terhadap imigran itu sendiri. Boleh YB? Ya, terima kasih Dr. Mukris. Ya, alhamdulillah. Saya lihat ada 3 pihak lah yang kita bincang malam ni, pihak kerajaan, pihak masyarakat umum, khususnya kita rakyat Malaysia lah. Yang ketiga peranan pelarian itu sendiri. Ya. Jadi ketiga-tiga kelompok ini ataupun 3 pihak ini perlu ada satu rangka yang kita angkat dan kita katakan inilah peranan masing-masing. Di pihak kerajaan sudah pasti yang disebut oleh YB Kasturi tadi, kepentingan untuk dokumentasikan pelarian ini. Ini mesti belum tidak dapat dilaksana dengan baik. Yang kedua, saya melihat peranan kerajaannya ialah kita manfaatkan pelarian yang sudah berada dalam negara kita ini. Mereka sudah pasti ada ruang ataupun ada yang kita katakan tenaga buruh itu sudah ada pada mereka. Saya pernah berbincang dengan Kementerian Sumber Manusia dan dengan Menteri bagaimana kita melihat khususnya pelarian yang jumlahnya sudah lebih 100,000 ini kita jadikan sebagai buruh ataupun pekerja-pekerja yang kita daftar secara sah dalam keadaan kita replace pekerja-pekerja asing yang kita nak ambil yang baru ni berada Bangladesh dan sebagainya, kerana pelarian ini sudah pun berada dalam negara kita. Mereka tak pergi ke mana dalam tempoh terdekat ini. Ya, maknanya kita tidak pun menambah jumlah pekerja asing, tapi kita ambil pelarian ini di tika mana mereka sudah pun bekerja pada waktu ini tetapi tidak secara legal, ya, jadi bekerja secara tidak sah. Dan peranan kerajaan juga saya lihat ialah sudah pasti disebut tadi dalam rangka untuk menyelesaikan asas ataupun akar kepada isu ini, itu konflik yang berada di sana. Betul lah kita sangat vokal di peringkat antarabangsa, di peringkat ASEAN dan sebagainya, namun kita masih lagi belum cukup bergerak dalam rangka kita katakan penggembelingan di kalangan negara-negara serantau ini sangat penting. Ya. Kita kata walaupun mungkin agak sukar tetapi kita ada sejarahnya ketika mana berlaku konflik ataupun peperangan di Vietnam dulu. Ya. Jadi usaha peringkat antarabangsa itu di peringkat kerajaan dengan kerajaan di peringkat ASEAN sebagainya, akhirnya selesailah konflik itu. Begitu juga saya kata tadi di peringkat masyarakat kita sendiri. Ada peranannya, ya. Sudah pasti masyarakat kita perlu menjadikan ruang yang disebut khususnya nak mengisi sektor pelbagai dalam bidang pekerjaan ini, dalam sektor peladangan, dalam sektor pembuatan dan sebagainya itu perlu rakyat tempatan ini ke depan dan tidak lagi maknanya dalam rangka kita mengharapkan pekerja-pekerja asing yang mengisi ruang sektor pekerjaan yang sukar ini.
Dan begitu juga saya melihat dari segi pelarian itu sendiri dia ada peranan dia. Ya. Saya sendiri betul lah sebut tadi YB Kasturi tadi, kalau kita silap komen ni orang akan kata kamu bawa lah balik pergi rumah. Saya pun jawab, saya kata ya saya bawa balik di rumah dah. YB Amin, saya sehingga sekarang saya menguruskan 5 buah sekolah pelajar-pelajar pelarian Rohingya. Di Kedah. Di Kedah, di Sungai Petani, di Kulim, di Langkawi ada, dan ramai ratusan pelajar-pelajar pelarian Rohingya ni yang saya bersama kawan-kawan kita uruskan mereka. Dengan maksud saya kata manusia ini kalau apa statusnya pun, sama ada kita rakyat tempatan ataupun pelarian, kalau kita tak beri pendidikan, maka kesannya, impaknya kembali kepada kita. Kalau dia tak pergi ke sekolah, dia akan pergi ke mana? Presiden, dia akan pergi rumah kita, masuk rumah kita, pecah rumah kita. Kenapa? Kerana dia tidak diberi ilmu, tidak diberi pendidikan akhlak dan sebagainya. Jadi saya pun sebut kepada anak-anak Rohingya di sekolah ni, saya kata kamu hari ini kamu datang sebagai pelarian di Malaysia, dan negara Malaysia ni bukan tempat asal kamu. Negara asal kamu adalah Myanmar. Kamu sekarang ini diberi ruang, dah sampai ke sini, belajarlah bersungguh-sungguh. Belajarlah sampai peringkat paling tinggi, dan kamu kena ada azam, kamu mesti balik ke negara kamu. Mesti balik ke Myanmar, balik ke negara Arakan di sana. Kamu balik dan kamu tuntut hak kamu yang telah dirampas. Jadi ini yang saya selalu ulang-ulang sebut kepada anak-anak pelarian ini, dan mereka perlu faham bahawa negara Malaysia ini sebagai hanya tempat sementara untuk mereka berlindung ketika mana mereka sedang dihimpit di sana. Jadi kalau dalam Islamnya disebut sejarahnya, kita kata kita di antara rakyat kita dengan pelarian ini tersebut sejarah hijrah itu, iaitu ada kelompok muhajirin, iaitu orang-orang yang berlatang berlindung daripada Mekah berlindung ke Madinah, dan ada golongan Ansar, orang yang membantu, iaitu orang-orang Madinah yang membantu orang-orang Mekah yang datang untuk berlindung di sana. Jadi peranan muhajirin dan ansar ni perlu digabungkan. Muhajirin dia juga perlu faham kedudukan dia. Dia adalah muhajirin. Dia orang yang datang untuk berlindung dalam satu masa tempoh tertentu, dan satu masa nanti dia perlu balik ke sana ketika mana negaranya sudah aman, negaranya yang kembali tenang dan sebagainya. Jadi masing-masing sudah pasti ada tanggungjawab. Dan pelarian ini pun juga saya bersebut kepada kelompok komuniti Rohingya ni, saya kata kamu di sini kamu kena ikut peraturan dan undang-undang di sini. Kalau kamu buat jenayah, kamu perlu dihukum. Dan kita tidak ada kompromi berkaitan dengan hal-hal perundangan di Malaysia ini. Dan sudah pasti mereka juga kena faham sensitiviti dan juga budaya kita, ya. Saya kata budaya orang Melayu, dia tak suka makan sirih ni. Makan sirih, lepas tu dia buang di sampah tepi-tepi. Orang Melayu orang kita dia tak suka. Jadi kamu kena faham itu budaya, tempatan yang kamu kena hormati, yang kamu kena belajar. Jadi maknanya demokrasi kita masing-masing ada peranan kita, ya. Dan sudah pasti yang akhirnya kita nak melihat dunia ini kembali aman dan tidak ada lagi konflik, dan kita saling menghormati, dan kita saling faham nilai-nilai kemanusiaan itu yang kita perlu gembeling bersama, khususnya di kalangan anak-anak muda kita. Ya, Sarung Chris. Terima kasih. Terima kasih banyak YB. Okey, jadi kita di penghujung pusingan kedua dah ni. Cuma ada beberapa soalan daripada penonton kita di FB, di Facebook Live. Sebahagian soalan dah dijawab ketika mana kita berbincang berkaitan dengan perbezaan antara imigran dan pelarian. Saya rasa tak perlu lagi diulang sekali lagi. Cuma ada beberapa perkara yang disebut secara khusus, walaupun tadi telah disebut oleh YB Kasturi. Yang pertama berkaitan dengan soalan direct daripadanya adalah what will happen if Malaysia sign Refugee Convention? Ini saya buka kepada
kepada semua ahli panel untuk memberi ulasan. Dan yang kedua, soalannya berkaitan dengan isu yang berlaku di Wang Kelian. Saya percaya semua kebanyakan kita tahu tentang apa yang berlaku, namun sampai ke mana? Apa the next stepnya? Kita ada tribunal dan kita ada inquiry berkaitan itu. Namun apa sebenarnya pelajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa itu, dan sekiranya ada yang perlu dibawa ke muka pengadilan. So basically dua soalan yang lebih spesifik, dan yang lain, satu soalan lagi adalah berkaitan dengan perbezaan pelarian imigran. Jadi kalau ahli panel ingin mengulas sedikit boleh. Cuma setiap orang hanya ada 3 minit sahaja. Boleh. Siapa yang nak mula dulu? Ya, baik, okey, saya mula dulu ya. Okey. Soalan tadi berkaitan dengan ratifikasi Konvensyen Pelarian 1991 itu. Apa yang saya lihat ialah kerajaan juga perlu melihat secara lebih teliti, ya, kerana antara kerisauan di pihak kita punya masyarakat sendirilah, ya, yang memahami keadaan ini. Di antara item kepada ratifikasi inilah kita perlu siapkan satu tempat yang khusus kepada pelarian ini, ditempatkan contohnya satu camp, ya, yang perlu kita jaga dan kita beri makanan kepada mereka, buat sekolah kepada mereka, seperti mana beberapa negara lain yang menguruskan pelarian ini. Itu mungkin dilihat satu benda yang akan memberi bebanan kepada negara sendiri, kepada kerajaan sendiri. Dan saya melihat kalau tidak lagi kita dengan segera kita meratifikasi konvensi ini, ada perkara-perkara lain yang boleh kita laksanakan. Termasuk yang saya sebut tadi ini, kita dokumentasikan dengan teliti setiap identiti pelarian ini, di mana dia tinggal, dia bekerja apa sekarang ini, keluarga. Tersangkut. Kita ada masalah teknikal di situ. Masih belum. Mungkin kita boleh bergerak ke Prof, boleh? Okey, boleh. Alright. Okey, ada dua persoalan lah tadi yang dibangkitkan, kan. Pertama, sama ada kita perlu ratify, kan, convention berkenaan dengan pelarian. Okey lah. YB tak busy dah. Okey, boleh. Ya. Ya, itu saya nampak itu kita kerajaan perlu lihat lebih terperinci lah untuk ratify convention ini. Yang kedua, isu tadi, isu Wang Kelian, itu betul. Itu antara tragedi hitam lah. Baby, minta maaf mengganggu. Tadi ada sedikit terganggu, lebih kurang dalam 15 saat. So mungkin boleh ulang sedikit berkaitan dengan kalau nak ulang baliklah poin yang 15 saat tadi lah. Ada sedikit delay tadi 15 saat. Lag sikit. Ya, tadi saya sebut berkaitan dengan usaha yang kerajaan boleh lakukan di peringkat ini, iaitu kepentingan dokumentasikan identiti pelarian itu. Itu yang saya dapat lihat keperluan besar ketika ini. Sebab kita tak dapat nak ambil segala data-data itu kerana tidak ada agensi khusus yang masih belum dibuat oleh kerajaan untuk nak dokumentasikan pelarian-pelarian ini. Kita berharap bergantung 100% data daripada UNHCR. Dan UNHCR ini dia adalah agensi luar yang kadang-kadang mungkin ada sedikit miskomunikasi dengan kita. Baik, saya sebut juga berkaitan dengan apa yang berlaku di Wang Kelian itu. Satu isu yang sangat tragis. Saya beberapa kali cuba pada peringkat awal saya cuba nak naik ke tempat yang berlakunya penemuan mayat-mayat itu, walaupun sangat jauh di Bukit Wang, Burma itu. Ustaz Wabi Amin. Dan
lepas tu saya beberapa kali pergi ke perkuburan besar di pokok sena itu. Jadi sangat tragis, dan kita harap tidak ada lagi peristiwa seumpama ini berlaku. Di antaranya adalah kerana berlakunya pembolosan di sempadan itu. Jadi ini peranan besar di agensi keselamatan kita untuk mengawal sempadan kita agar tidak berlaku, dan biarlah ia menjadi sejarah hitam yang sudah pun kita lihat sebagai satu pengajaran kepada kita untuk kita tidak memandang mudah perkara-perkara ataupun pencerobohan ini yang menyebabkan berlakulah pembunuhan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak YB. Seterusnya Prof. Ya, saya rasa YB dah jelaskan banyak kan, dan cuma tambahan lah sedikit mungkin saya ingin jelaskan sekiranya ada keperluan lah untuk kita mengiktirafkan atau ratify kan Komisen Pengendalian Pelarian kan, sebab seperti yang YB Kasturi ada sebut kan, dia akan tentukan standard lah, yang standard of practices lah, dan SOP lah untuk mengendalikan urusan berkenaan dengan pelarian ini kan. Yang mana kita tahu pelarian banyak yang datang sini kan, nak masuk sekolah tak dapat pendidikan dan sebagainya kan, dan banyaklah masalah yang berkaitan dengan pelarian ni kan, dan sekiranya mereka diiktiraf, mereka ada peluang lah untuk dapatkan hak-hak tersebut lah kan. Bukanlah hak yang sama taraf dengan warga negara, tapi hak-hak kemanusiaan yang harus diberikan kepada mereka lah kan. Cumanya isunya kita kena kaji balik lah sama ada keperluan perjanjian ini harus kita terima sepenuhnya ke atau tidak sepenuhnya, sebagainya itu hak negara sebenarnya untuk menerima kan. Sebenarnya saya tahu sebelum ini pun pihak kerajaan ada kebimbangan kan. Kita iktiraf pelarian kita ni akan menjadi tempat ramai lagi pelarian akan datang, dan kalau kita lihat bahawa macam saya sebutkan awal tadi kan, di Jerman macam mana pelarian ditempatkan, diberi penginapan, diberi tempat pekerjaan, dihantar ke sekolah sebagainya, dan malah di sana pun mereka boleh mengundi pula tu kan, kalau di Jerman lah kan, dalam pelarian sebagainya. So maksudnya banyak perkara diberikan lah kepada pelarian ini yang menyebabkan adalah sebilangan pihak juga di Jerman yang tidak suka kan pada hak-hak yang diberikan kepada pelarian ini kan, dan saya rasa dalam konteks Malaysia itu yang kebimbangan lah. Mungkin juga rakyat juga akan tidak puas hati lah dengan hak-hak yang diberikan kepada pelarian ini. Tapi dalam konteks ini saya rasa kan perlukan langkah kompromi dan perbincangan lebih lanjut lah, supaya ada asas yang kita boleh ambil lah sekiranya kita ingin mengiktiraf Komisen Pengendalian Pelarian inilah. Dan balik pada isu wang kalian kan, wang kalian ni saya rasa ada masalah dari segi pertamanya isu tentang sebenarnya isu slavery modern slavery kan, pemahaman moden lah di mana manusia ni diangkut-angkut kan, dihantar cross boundary kan, merentasi sepadan untuk tujuan eksploitasi dan juga untuk sindiket cari pekerjaan dan juga pelacuran dan sebagainya lah. Jadi kenapa keadaan itu berlaku? Sebab ada isu enforcement lah yang dan juga dikatakan ada yang pihak daripada agensi kerajaan juga terlibat dalam isu ini lah, yang saya rasa memerlukan tindakan tegas lah oleh pihak berkuasa negara lah untuk tangani isu ni sebab sekiranya tidak ditangani dengan cara yang baik kan, isu begini akan berlaku lagi pada masa akan datang. Sekarang ni macam baru-baru ni pun kita dengar di Johor kan, ada tindakan tegas di pihak polis lah, nangkap pejabat awam yang membantu bawa masuk pendatang haram ni So dalam konteks ni saya rasa penguasaan yang tegas dan efisien lah perlu ada lah di pihak berkuasa lah untuk menangani isu ni. Tidak, isu ni akan terus berterusan lah. Baik, terima kasih Prof. YB Kasturi sebagai penutup. Tadi YB yang mula kita punya perbincangan tadi, boleh YB ulas sikit tentang dua isu yang kita bangkitkan tadi. YB tengah mute tu YB. Okay, sorry. Saya rasa seperti yang dikongsi, mana-mana konvensyen antarabangsa yang berkaitan dengan hak asasi manusia adalah sekadar pembaris lah. It's a yardstick untuk kita gunakan supaya kita lebih we have a guide of
international standards and instrument. Hanya undang-undang domestik sahaja yang boleh menjenayahkan apa-apa kalau kita tak ikut or whatever. So we don't have to worry if it is so wrong if we don't follow. Tapi it is a good guide dan kita lihat hari ini 145 negara sudah meratifikasikan Konvensyen Pelarian. So mungkin kita antara negara yang memang menerima ramai pelarian daripada seluruh dunia, bukan saja Rohingya, mungkin kita boleh mempertimbangkan. Tetapi selain daripada itu mungkin kita boleh lihat dari aspek ekonomi, pelarian-pelarian juga diberikan bukan hak tetapi mungkin satu platform untuk mereka bekerja supaya mereka tidak bergantung selama-lamanya kepada kerajaan. Sebab hari ini yang ramai orang di luar sana yang tak puas hati adalah sebab mereka rasa mereka pembayar cukai dan wang tersebut digunakan untuk membiayai kehidupan pelarian ini. Jadi tetapi kalau kita dengar dari aktivis NGO pelarian, mereka banyak kali telah mencadangkan kepada kerajaan untuk membenarkan pelarian ini mungkin bekerja di beberapa sektor-sektor atau industri dan mereka ni mungkin bukan seperti warga negara yang ada keluarga yang duduk dengan mereka, sewa rumah dan anak-anak yang kena pergi sekolah. So mungkin cara kehidupan mereka lebih mudah, lebih ringkas dan gaji pun kalau setakat gaji minima saya rasa okey, boleh dipertimbangkan. Dan bila mereka kerja, mereka juga akan menyumbang kepada ekonomi negara. Yang ini fakta, we all understand. So saya harap selepas ini kalaulah ada pegawai-pegawai kerajaan yang mendengar apa yang kita bincang hari ini, mungkin boleh bawa kepada menteri atau timbalan menteri untuk dipertimbangkan. Isu pelarian ini saya rasa bukan boleh selesai dengan tahun-tahun 1, 2, 5 tahun yang akan datang. Selagi negara-negara seperti Myanmar masih berdegil untuk cara mereka melayan warga Rohingya ini ataupun Chin ataupun even Tamil refugees daripada Myanmar, maka kita akan terus, we are on the receiving end. Mereka akan terus datang, masuk dan berada di negara kita. So we have to learn how to work together with UNHCR, NGOs untuk kita document them dan pada masa yang sama at least untuk wanita dan kanak-kanak I think we need to be focused about how we want to handle. Kalau tidak mereka akan menjadi mangsa penyeludupan manusia, mereka akan dieksploitasi. Budak-budak perempuan barangkali akan dimasukkan atau dibawa ke alam pelacuran dan lelaki mungkin akan dihantar ke pelabuhan, sumbat dalam bot dan kita tidak akan melihat mereka lagi. They will end up living on boats. So we need to do something. Dan Malaysia sebagai negara yang menandatangani dan meratifikasi Convention Hak Kanak-Kanak, I think this is something we need to do also for Rohingya children and other refugee children. Kita kena pastikan tak ada kanak-kanak dalam pusat-pusat tahanan etc. So itu satu isu. Yang Wan Kelian ni saya rasa kerajaan masa tu kita minta kertas putih siasatan di atas ataupun siasatan diraja terhadap apa yang berlaku di Wan Kelian. Benda tu dah lama bukan, tapi when it exploded dia seolah-olah baru berlaku. Tapi kalau yang saya dengar ramai yang kata bulan Ramadan dia orang akan turun pergi ke surau masjid, berbuka pun kadang-kadang makan sikit-sikit, lepas tu dia orang akan hike balik, naik bukit balik walaupun susah. They will hike and they will go back to their penempatan sementara mereka. So benda tu macam everybody is involved. Tapi hulu balang around pegawai-pegawai kerajaan atau penguatkuasa yang bertanggungjawab atau memain peranan dalam penyeludupan mereka ni, mereka takut untuk to go out and inform kerajaan ataupun oh benda ni berlaku. That's why benda tu dibiar untuk membiak sekian lama. Tapi saya harap macam Wan Kelian ni is macam YB Ahmad Tamizi kata, it's a real black dot in our history. Dan ia juga menyebabkan, tapi yang saya pelik masa tu, trafficking in persons report. Selepas dijumpai camp Wan Kelian ini, actually kita di-upgrade daripada tier 3 ke tier 2. Yang saya rasa pelik sedikit,
Dan saya bertanya kenapa kami negara Malaysia, bukan saya tak nak, memang saya nak lihat negara saya ni dinaik taraf dalam trafficking in persons report. Tapi there's a big tanda soal, why were we upgraded when they've discovered this death camp in Wan Kelian? Mungkin pada masa itu tempoh yang kita masuk untuk menandatangani TPPA. Yang saya baca dan saya dengar, negara yang dalam kedudukan tier ketiga TIP mungkin tidak boleh menandatangani TPPA dengan negara Amerika Syarikat. Jadi mungkin ini adalah, this is behind the scenes, we were upgraded because it would assist us to sign the TPPA, which is wrong lah if you ask me. Apa-apa yang berlaku in our backyard, in our country, kita kena memastikan kita ada standard untuk kita menangani isunya. Macam di Thailand kita lihat sampai Datuk Bandar dalam some of the districts also the mayor was charged. Tapi kat Malaysia ni mungkin ikan bilis saja. Saya belum lihat Jerung yang kena. Just baru-baru ni saya baca. Tapi untuk Wan Kelian, I don't know whether Jerung diorang dapat atau tak. Tapi ikan bilis memang diorang dapat. So secara amnya saya rasa this is a very good platform untuk kita berbincang pasal isu ini. Macam YB Amin kata, it's non-bipartisan. Kita dengar daripada semua pihak. And the focus is how we can make Malaysia a country, bukan kalau kita meratifikasi atau melonggar undang-undang mereka akan datang. Kita ada warga Rohingya 3 generasi yang ada di Malaysia ni. Sampai ada cucu cicit dah. So it's not to say kalau kita weaken our borders that more will come. Actually whether you weaken or strengthen, more will still come. They look at Malaysia negara yang boleh bantu mereka. Jadi saya harap kerajaan akan lebih bijaksanalah dalam menguruskan mereka. Tetapi isu-isu keselamatan, isu-isu terorisme at sea, itu memang kami tidak akan berkompromi. Kalau if you make a mistake, if you have committed a crime, you are treated equally under the law in Malaysia. Tak ada diskriminasi whether you are Rohingya or not. But the judge, of course, there is some room for keprihatinan of what happened. Kalau pergi mencuri sebab 3 hari tak makan, I'm sure the law also will be able to consider that. Okay, terima kasih YB. Terima kasih macam ni lah. Terima kasih. Alright, terima kasih banyak YB. Terima kasih kepada semua panelis, kepada semua yang terus bersama dengan perbincangan kita pada hari ini. Jadi sebagai akhirnya, sebelum saya serahkan kembali kepada saudara Tarmizi, saya percaya perbincangan berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan di Malaysia ini cukup mustahak, perlu merentasi perbezaan politik dan sebagainya, dan perbincangan berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan perlu diteruskan dalam arti kata perlu dibuat secara rasional dan perlu berdasarkan kepada fakta yang tepat. Dan perbincangan isu-isu kemanusiaan ini sekiranya gagal dicorakkan dengan baik, didasarkan kepada naratif yang positif, boleh mengeruhkan lagi keadaan, bukan sahaja kepada usaha untuk menyelesaikan isu kemanusiaan itu, bahkan juga boleh mengeruhkan keadaan atau mendatangkan akibat yang buruk kepada negara kita sendiri. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada semua tetamu panelis kita pada malam ini. Saya mohon maaf kepada Rustia, Tarmizi dan YB Nur Amin sekiranya ada kedangkalan dalam pengaturan perbincangan pada malam ini. Saya serahkan kembali kepada Tarmizi. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Mukris dan saya ucapkan terima kasihlah kepada semua ahli-ahli panel kita, semua panel iaitu YB Ahmad Tarmizi, kepada Prof Azizuddin, kepada YB Kasturi Patu, juga tak lupakan juga kepada moderator kita iaitu Dr. Mukris Makrus. Ingin saya maklumkan juga ini adalah satu perbincangan yang walaupun topiknya agak general ataupun agak besar, tetapi sebenarnya kita berikan ruang kepada setiap ahli panel dan juga kepada moderator untuk mengulas
dan juga memberi ruang kepada moderator untuk membina soalan-soalan yang difikir penting dan sesuai dengan tema yang kita berikanlah. So sebelum saya ada sedikit pengumuman, tapi nampak macam YB Amin nak bercakap tu. YB Amin nak bercakap ke? Okey, So sikit. kalau Amin nampak macam nak bercakap tu, saya beri ruang pada dia lah. Dia ada silakan. politik, kalau ada ruang nak cakap, dia nak cakap. Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat pada malam ni. Cuma tadi di peringkat awal YB Kasturi ada sebut bahawa isu kemanusiaan ni adalah isu yang besar, isu yang luas. Tadi kalau tengok sepanjang sesi kita mungkin memberi banyak tumpuan kepada isu-isu tentang pelarian ataupun kata bangsa kemanusiaan yang membina isu besar di Malaysia lah. Tapi isu kemanusiaan ni sebenarnya lebih luas. Dia mencakupi isu kita di rumah sendiri, isu di tempat pekerjaan, isu di persekitaran kejiranan. Jadi saya berharaplah kata walaupun kita ada banyak isu-isu yang mendesak yang perlu kita bincangkan, pemahaman tentang kemanusiaan itu juga perlu dimulakan daripada asas lah. Kerana inilah yang termaktub di dalam perlembagaan kita, terutama dalam tentang berkaitan dengan hak-hak kebebasan asasi. Kerana apa juga perjanjian yang kita sebut tadi tentang antarabangsa dan sebagainya itu terbina daripada falsafah itu. Dan falsafah ini pun sebenarnya bukanlah falsafah yang orang kata sama ada bersifat kebaratan ataupun ketimuran ataupun cenderung kepada agama. Kerana kalau kita tengok dia ada sifat yang transcendence, yang kita merentasi pemahaman semua agama. Cuma mungkin dari segi approach terhadap kepentingan melindungi nyawa, kepentingan untuk berlaku adil itu mungkin ada berbeza dari segi tradisi lah. Tetapi semua orang bercakap tentang perkara yang sama. Dan saya berharap dan sebagaimana Saidina Ali lah selalu petikan yang selalu disebut secara popular kata bahawa semua manusia ni adalah bersaudara dari segi kemanusiaan. Jadi itu saja, saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan semula kepada saudara Tarmizi. Baik, terima kasih kepada YB Amin. Untuk makluman kawan-kawan, sebelum kita tamat, ini merupakan siri keempat forum yang kita buat bersama dengan Caucus Ahli Parlimen. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan ada satu lagi forum di bawah anjuran bersama dengan Caucus Parlimen Muda, iaitu yang bertajuk berkaitan dengan ekonomi pasca COVID. Yes, betul, ekonomi pasca COVID ataupun kita kata situasi di Malaysia lah. Jadi antara ahli panel yang telah memberikan confirmation ataupun pengesahan adalah Timbalan Menteri Kewangan, iaitu YB Shahar. Kemudian kita ada juga YB Akmal Nasir dan juga seorang lagi adalah Dr. Madeline Bermak. Jadi kita ada 3 orang ini yang akan mengupas isu berkaitan dengan dasar ekonomi ataupun kita kata isu-isu berkaitan dengan ekonomi pasca COVID, yang kita memang tahulah ia merupakan cabaran yang besar bukan hanya untuk rakyat Malaysia tapi juga global. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua, bukan hanya kepada terutama pada ahli-ahli panel dan juga kepada penonton yang sudi bersama-sama sama ada di Facebook Live ataupun yang berada dalam ruangan Zoom, kerana sudi meluangkan masa lebih kurang dalam 2 jam untuk mendengar dan mengikuti perbincangan kita pada malam ini. Jadi kalau tak ada apa-apa untuk dapat 3 orang YB 2 jam susah. Ini bukan Betul. Ya. Betul. Ini bukan satu Esok kita boleh minum di kantin 3 orang. Boleh. Saya belanja esok. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah bertemu lagi kita pada masa yang lain. Jadi Okay, saya ambil gambar sebelum tutup. Everybody smile. Ada kan? Sekali lagi. Okey, kita buat ni. Sebab kena tangkap gambar. Okey, 1, 2, 3 smile. Okey. Cun. Okey. Okey, terima kasih. Baik, okey, bye-bye. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ke YB, nak sekali lagi ke? Sekali lagi. Tarmizi tengok. Okey. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey. Okey, baik.
Bye-bye. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.